Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang pengasih ianya Allah lagi yang penyayang ianya Allah, kita mulai. Jadi muta'ala daripada bismillah lebih utama ditakhirkan ketimbang daripada didahulukan, karena untuk memberi faedah takhsis. Terkhusus hanya dengan Allah yang bersifat Rahman Rahim, kita mulai. Jadi lebih utama ditakhirkan muta'ala daripada bismillah. Muta'ala ba huruf jar. Adapun bentuk daripada muta'alanya lebih diutamakan ialah jumlah fi'liyah, nabtadi'ukah ataupun abtadi'ukah. Dikarenakan jumlah fi'liyah, fi'il ialah asal-asal pada beramal. Boleh juga kita takdirkan dengan jumlah ismiyah. Kita jadikan jumlah jar majrur sebagai khabar muqaddam, dan muta'alanya itulah mubtada muakhar dengan takdirnya bismillahirrahmanirrahim ibtidai ataupun ibtidauna, boleh juga. Tapi yang lebih diutamakan ialah jumlah fi'liyah, karena asal-asal beramal ialah fi'il. Adapun isim ialah furu' daripada amalan fi'il. Dan bentuk daripada muta'ala bismillah tersebut itu hendaknya disesuaikan dengan maqam. Maksudnya apa yang kita hendak kerjakan itulah bentuk takdirnya. Jika umpamanya kita memulai membaca kitab contohnya, maka hendaklah kita takdirkan ibtidai ataupun ibtidauna ataupun nabtadi'u ataupun nabtadi'u, dan boleh juga dengan contoh-contoh yang lain. Seperti kita hendak makan, kita takdirkan bismillahirrahmanirrahim akulu. Kita hendak tidur, bismillahirrahmanirrahim anumu. Disesuaikan dengan apa yang hendak kita kerjakan. Itu lebih utama dalam bentuk takdir daripada bismillahirrahmanirrahim. Muta'alanya lebih diutamakan seperti itu. Alhamdulillahi ala in'amihi. Bermula seluruh pujian, pujian Allah kepada makhluk, pujian makhluk kepada Allah, pujian Allah kepada Allah sendiri, pujian Allah, pujian makhluk sesama makhluk. Jadi keempat-empatnya puji tersebut itu mustahak bagi Allah Ta'ala. Itu kita jadikan alif lam pada alhamdu ialah istiqra' afrad. Jadi seluruh afrad puji itu mustahak bagi Allah. Berarti lam yang pada lillahi kita qasadkan sebagai lam istihqaq. Jangan lam milik. Karena ketika kita qasadkan alif lam yang pada alhamdu ialah alif lam istiqra' afrad, berarti keseluruhan puji yang kita maksud. Sedangkan dalam keempat puji tersebut ada puji yang qadim, iaitu puji Allah kepada dirinya Allah, puji Allah kepada makhluk, itu sifatnya qadim. Tidak, barang yang qadim tidak sah ditasawurkan milik, maka tidak boleh kita takdirkan lillahi tersebut lam berfaedah lil milik, karena perkara yang qadim tidak sah untuk tasawur milik. Sedangkan puji yang duanya lagi ialah puji makhluk kepada makhluk, puji makhluk kepada Allah, itu ialah hadis, itu sah untuk ditakdirkan dengan lam milik. Tapi ketika kita kasatkan keempat puji dalam kata-kata alhamdu, kita kasatkan alif lam istiqra' afrad, maka hendaknya kita takdirkan pada lillahi sebagai lam istihqaq. Jika kita hendak takdirkan lam pada lillahi ialah lam milik, boleh juga. Berarti alhamdu, alif lam pada alhamdu kita kasarkan alif lam hadis ini yang kita maksudkan ialah
puji makhluk kepada makhluk, puji makhluk kepada Allah, itu perkara yang hadis, maka sah ditasawurkan milik. Ala in'amihi itu atas pemberian nikmatnya Allah Ta'ala. Jadi alhamdulillahi khabar yang pertama untuk alhamdu, ala in'amihi khabar yang kedua. Coba dilihat di Khasyiyah Qulyubi pada qauluhu ala in'amihi huwa khabarun tsanin. Dianya kata-kata ala in'amihi itu khabar yang kedua untuk alhamdu yang sebagai mubtadanya. Kenapa mesti dijadikan dua khabar? Waqad dimal awwalu, dan didahulukan akan puji yang pertama, yang khabarnya ialah lillahi, didahulukan akan yang pertama, arti memuji karena Allah, memuji untuk Allah, arti Allah yang dipuji itu ialah dikarenakan istihqaqnya, berhaknya puji untuk zat. Di alhamdulillah itu puji untuk zat Allah, itu pujian untuk zat Allah. Di seluruh puji itu mustahak untuk zat Allah, itu puji kepada zat namanya. Sedangkan ala in'amihi wa hadza lil wasfi, dan yang kedua bermula ini yang kedua maksudnya ialah ala in'amihi, itu puji untuk sifat Allah Ta'ala. Di dalam rangkaian alhamdulillahi ala in'amihi itu kita memuji zat Allah dengan kata-kata alhamdulillah, dan juga memuji kepada sifatnya Allah Ta'ala, itulah in'am. Ala in'amihi itu puji kepada sifat Allah. Kembali keluar alhamdulillahi ala in'amih, bermula segala pujian itu mustahak bagi Allah, itu di atas seluruh pemberian nikmatnya Allah. Di seluruh nikmat Allah Ta'ala yang kita puji itu berpuji kepada sifat dan fi'il Allah Ta'ala. Tanpa kecuali nikmat, semua nikmat kita puji. Makanya musannif tidak mentakyinkan nikmat sesuatu, tidak mentakyinkan satu-satu nikmat, tapi in'am secara umum beliau sampaikan. Diidhafahkan berfaedah umum, maka seluruh nikmat yang Allah berikan tanpa kecuali, karena jika didetailkan seolah-olah terwaham kepada nikmat itu saja, padahal banyak nikmat yang Allah berikan, seluruh nikmat yang dikasatkan oleh musannif. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi. Dan bermula salah dan salam, bermula rahmat dan kesejahteraan itu sabit atas penghulu kita, itulah Nabi Muhammad, nanti Muhammadin badal kepada Sayyidi. Arti salah dan salam, arti salah jika dari Allah dinamakan rahmat, jika dari malaikat dinamakan istighfar, jika daripada kita manusia dinamakan doa. Sama dengan kita memohon doa kepada Allah Ta'ala, hendaknya Allah limpahkan rahmat dan salam kepada Rasulullah. Jadi jumlah wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi itu jumlah khabariyah bermakna insya'iyah, itulah jumlah doaiyah. Jadi semakna kita berdoa kepada Allah, ya Allah limpahkanlah salat dan salam kepada Nabi, keluarga dan para sahabat. Dan juga wa alihi, di wa alihi dan keluarga Nabi. Jadi keluarga Nabi itu terjadi khilaf pendapat ulama. Siapakah mereka keluarga Nabi? Di pendapat sebahagian mengatakan pendapat yang dikatakan dengan keluarga Nabi ialah mereka para mukminin dan mukminat daripada segala keturunan Bani Hashim dan Muttalib. Itu satu pendapat. Ada qila katakan keluarga ialah keturunannya Nabi yang dinisbahkan kepada Nabi, daripada anak-anak Nabi dan daripada anak perempuannya Nabi, matanasalu, selama mereka berkelanjutan keturunannya. Itu satu pendapat.
Itu segala cucu-cucu daripada anak laki-laki Nabi jika ada, dan cucu-cucu daripada anak perempuan Nabi jika ada juga. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan keluarga Nabi ialah umat ijabah. Arti mereka-mereka yang mau beriman dengan Nabi itu dikatakan dengan keluarga Nabi. Dia lebih umum maknanya. Berkata Imam Az-Zahari, pendapat yang mengatakan keluarga Nabi ialah umat ijabah itu pendapat yang lebih dekat untuk kebenaran, yang lebih kuat itu. Dan Imam Nawawi pun berpendapat demikian, mengatakan bahawa keluarga Nabi ialah umat ijabah. Arti seluruh orang-orang yang mau beriman dengan Rasulullah itu dinamakan dengan keluarganya Nabi. Seperti yang disebutkan di dalam Hasyiah Qulyubi pada qauluhu wa shalah. Silakan dilihat. Wa ashabihi, dan juga salah dan salam itu di atas para sahabatnya Nabi. Coba lihat dalam Hasyiah Qulyubi qauluhu wa ashabihi, jamak daripada sahbin. Arti as-sahabi jamak daripada sahbin, bukanlah jamak daripada sahibin, li'annahu lam yasbut, karena tidak ada sahibin yang jamak taksirnya ialah as-sahab. Arti sahibin tidak ada, tidak sebut dalam bahasa Arab, dalam undang-undang Arabi bahawa jamaknya, jamak taksirnya ialah as-sahab. Jadi as-sahab mufradnya sahbin, arti jamak daripada sahbin. Dan bermula kata-kata sahbin, mufrad daripada ashab, itu merupakan isim jamak. Isim jamak, sedangkan sahbin, dari sahbin itu jamak, isim jamak bagi sahibin. Jadi sahbin isim jamak untuk sahibin, dan ialah mufrad untuk ashab. Arti ashab jamak daripada sahbin, sedangkan sahbin isim jamak dari sahibin, bukan jamak, isim jamak daripada sahibin. Waqila, ada yang mengatakan memang jamak untuk sahibin. Arti sahbin, ada qila katakan jamak untuk sahibin. Arti yang kuat tapi ialah sahbin isim jamak untuk sahibin. Wahwa, dan bermula dia sahbin, yang dia ialah isim jamak daripada sahibin, dan dia ialah mufrad daripada ashab, bermakna sahabi. Arti sahbin bermakna sahabi, bukan bermakna sahabin, bukan bermakna sahabin, bermakna sahabi. Wahwa, dan bermula dia sahabi, itulah siman-siman orang-orang yang berhimpun hal keadaan ia itu yang beriman dengan Nabi kita Muhammad SAW pada ketika hidupnya Nabi, pada ketika Nabi diangkat sebagai Rasul, ketika nubuah Nabi, pada ketika Nabi hidup. Itu yang dinamakan dengan sahabat Nabi ataupun sahabi. Jadi orang-orang yang berhimpun dengan Nabi ketika Nabi telah diangkat sebagai Rasul, dan berhimpunnya pun pada ketika Nabi masih hidup. Wa in lam tatil suhbatuhu lah, sekalipun tiada panjanglah masa bersahabatnya siman tersebut bagi Nabi, walaupun tiada lama masa dia berhimpun dengan Nabi. Artian hanya sesaat kemudian Nabi pun wafat, maka dia termasuk dalam golongan sahabat. Aw lam yarahu, ataupun tiada melihat ia akan Nabi, dikatakan juga sahabat Nabi, yang intinya dia beriman dengan Nabi saat Nabi telah diangkat sebagai Rasul, dan Nabi masih hidup, walaupun dia tidak jumpa dengan Nabi, walaupun dia tidak lama masa berhimpun dalam masa hidup Nabi, dikatakan dia juga sahabatnya Nabi. Wal murad al-ijtima' urfi, dan bermula yang dimaksudkan dengan ijtama'a di atas ialah perhimpunan yang uruf, dalam artian
orang tersebut memang sempat semasa dengan Nabi, intinya semasa dengan Nabi. Walaupun dia tidak sempat melihat Nabi ataupun tidak lama masa berkumpul dengan Nabi, maka masuklah oleh seumpama orang yang buta. Orang buta memang tidak melihat Nabi, tapi dia semasa dengan Nabi, seperti Abdullah bin Ummi Maktum. Dan orang yang gila, dan orang yang tidur, dan orang yang masih kecil walaupun belum balik, dan Nabiullah Hadir, dan Nabiullah Isa sallallahu alaihi wasallam. Jadi kedua nabi tersebut pernah semasa dengan Nabi, dalam artian Nabi berjumpa dengan mereka pada ketika Nabi masih hidup, dan ketika Nabi sudah diangkat sebagai rasul. Maka kedua nabi tersebut tetap dikatakan sahabat Nabi, walaupun mereka jauh masa mereka sebelum masa lahirnya Rasulullah. Seperti yang kita maklumkan bahawa saat ini para nabi yang masih hidup ada 4, 2 di langit dan 2 di bumi. 2 di langit itulah Nabiullah Isa dan Nabiullah Idris, sedangkan yang di bumi ialah Nabiullah Hadir dan Nabiullah Ilyas alaihi salatu wassalam. Sedangkan Nabiullah Hadir dan Nabiullah Isa, beliau berdua sempat berjumpa dengan Rasulullah. Maka mereka berdua dikategorikan dalam sahabat Nabi. Wa yakhruju man ra'ahu fin naum, dan keluarlah siman yang melihat Yaman akan Nabi dalam tidur, dalam mimpi. Dia melihat Nabi dalam mimpi, itu tidak dikatakan sahabat. Berarti harus melihat langsung dalam alam sadar, yaqdhah. Maka bagi siapa-siapa yang Allah berikan kelebihan dapat berjumpa dengan Nabi di alam nyata, yaqdhatan, secara sadar, maka orang tersebut dikatakan sahabat Nabi, walaupun kejadiannya tersebut sesudah wafatnya Nabi. Pada masa-masa sekarang ataupun ke depan, kapanpun atas nama bisa melihat Rasulullah dalam keadaan sadar, maka orang tersebut dikatakan sahabat Nabi, karena Nabi tidak wafat pada hakikatnya. Seperti Allah katakan, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya. Janganlah engkau sangkakan orang yang wafat pada sabilillah, pada mendirikan agama Allah. Mendirikan agama Allah itu terbenar dalam cara berperang dan dengan cara menyebarkan agama Allah dalam dakwah. Itu mereka dikatakan sabilillah juga. Di para orang-orang yang sabilillah saja Allah katakan jangan katakan mereka mati, mereka hidup. Apalagi para nabi dan rasul, pada hakikatnya mereka hidup. Maka jangan kita nafikan, jangan kita ingkari bagi orang-orang yang Allah berikan kelebihan bisa berjumpa dengan Nabi di alam nyata pada yaqdhah. Maka dapat disimpulkan bahawa pangkat sahabat itu tidak tertutup hingga hari kiamat. Dalam artian siapapun berhak menyandang sahabat Nabi. Siapa dia? Itulah mereka-mereka yang bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam alam sadar, yaqdhah, bukan dalam tidur. Walaupun demikian, tetaplah kelebihan sahabat yang pada masa hidup Nabi itu lebih utama ketimbang sahabat yang melihat Nabi di alam sadar di ketika Nabi wafat. Itu sudah jelas. Tapi untuk musamma sahabah sama, mendapat juga gelar sahabat. Maka kita mohonkan kepada Allah Ta'ala agar kita bisa berjumpa dengan Rasulullah, bisa melihat Rasulullah di alam sadar, yaqdhah, dan juga di ketika tidur dalam mimpi. Amin amin rabbal alamin. Ataupun orang-orang yang ijtima' dengan Nabi
yang berhimpun mereka dengan Nabi di langit pada malam Nabi Isra Mi'raj. Maka itu tidak dikategorikan dalam sahabat dan seumpama demikian. Berarti yang dimaksudkan ialah berhimpun dengan Nabi di alam dunia, di bumi, bukan di langit. Wadakhala dan juga masuk dalam kategori sahabat ialah para anak Adam, itulah manusia, dan juga para jin. Para jin juga berjumpa dengan Nabi. Bahkan dalam surat jin kan itu mengkisahkan Nabi mendakwah kepada para jin. Para jin beriman kepada Nabi. Jadi mereka juga dikategorikan dengan sahabat Nabi, dan juga para malaikat juga dinamakan sahabat Nabi. Malaikat-malaikat yang melihat Rasulullah, jumpa dengan Rasulullah, mereka dikatakan juga sahabat Nabi. Kembali keluar, hadza ma da'at ilaihi hajatul mutafahhimina liminhajil fiqhi. Bermula ini syarah maksudnya, itulah ma yang menyeru kepadanya ma oleh hajat daripada orang-orang yang ingin memahami bagi kitab minhaj fikih. Coba lihat pada Hasyiah Qulyubi qauluhu ma da'at. Lam yaqul mashtaddat, tidak mengucap oleh syarih akan kata-kata mashtaddat, tapi beliau katakan ma da'at. Jadi perlu diketahui bahawa yang mensyarah matan minhaj ini ialah Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Beliau juga mensyarahkan kitab Jama'ul Jawami. Di sini beliau katakan dalam ketika mensyarah minhaj Imam Nawawi, beliau katakan mada'at, sedangkan pada ketika beliau mensyarah kitab Jama'ul Jawami, beliau katakan mashtaddat. Di lam yaqul, tidak mengucap oleh beliau ma ishtaddat, barang yang bersangatan hajat, sebagaimana ma yang telah berkata oleh beliau akan ia ma dalam mensyarah kitab Jama'ul Jawami. Di kenapa beliau bedakan? Di sini beliau katakan ma da'at, di sana dalam mensyarah Jama'ul Jawami beliau katakan mashtaddat. Alasannya di sini dikarenakan banyak para pensyarah kitab minhaj, sedangkan kitab Jama'ul Jawami dalam ilmu usul fikih tersebut sedikit yang mensyarah. Maka beliau katakan mashtaddat, yang beliau bedakan dalam ibarat. Di sini beliau katakan mada'at, dikarenakan minhaj fikih banyak yang mensyarahnya. Bahkan jalalah agung-agung para muallif daripada syarah-syarah minhaj, sedangkan yang mensyarah kitab Jama'ul Jawami hanya sedikit. Maka beliau katakan di sana dengan mashtaddat, butuh untuk disyarahkan. Sedangkan kitab ini beliau mengatakan tidak butuh kerana pensyarahnya banyak. Di kitab saya sebagai pelengkap saja. Ada sama dengan kata-kata mad'at yang beliau katakan, ini ialah bentuk tawaduknya beliau. Padahal memang kita sangat terbantu dengan syarah beliau ini. Walaupun tidak setebal syarah-syarah yang lain, tapi sangat terbantu. Dan memang umum manfaat daripada kitab beliau ini, syarah beliau ini. Terbukti seluruh pesantren banyak yang mempelajari kitab ini. Lahir Imam Jalal Mahalli ialah pada tahun yang 761. Berarti beliau ialah ulama abad yang ke-7, dan wafat beliau pada awal hari daripada tahun 864. Jadi umur beliau seumpama 73 tahun. Wa akhadhal fiqih, dan beliau mengambil ilmu fikih daripada guru beliau ialah Abdul Rahim Al-Iraqi. Wahwa, dan dianya Abdul Rahim Al-Iraqi mengambil fikih daripada Syekh Alauddin Al-Attar, dan Alauddin Al-Attar mengambil ilmu fikih langsung daripada Imam Nawawi. Berarti jarak
antara Imam Nawawi dengan Jalal Mahali tidak jauh. Arti beliau ialah generasi yang keempat. Kembali keluar. Arti bermula ini itulah ma yang menyeru kepadanya ma oleh Hajar orang-orang yang ingin memahami bagi kitab Minhaj Fikih. Syarah mengidhafahkan minhaj bagi fikih. Artinya beliau mengisyarahkan kepada bahawa yang beliau syarah ini ialah minhaj dalam bidang fikih. Karena ada juga kitab minhaj dalam bidang usul fiqh. Itulah faedah beliau katakan minhaj fikih. Jadi mudhaf ilaihnya ialah fiqih. Jadi untuk beliau jelaskan yang beliau syarah ini bukan kitab usul fiqh tapi kitab fikih. Karena juga ada minhaj dalam bidang usul fiqh. Min syarahin yuhillu al-fadhahu. Min bayan daripada ma. Di syarah ini ialah min syarahin, daripada sebuah syarah, yuhillu yang menguraikan ianya syarah akan segala lafaz-lafaz minhaj. Maksudnya di dalam syarah nanti akan andai kata dalam matan minhaj tidak disebutkan fa'ilnya, maka dalam syarah disebutkan fa'ilnya. Andai kata dalam matan ada maf'ulnya, maka maf'ulnya akan disebutkan dalam syarah. Demikian juga nanti ialah mubtada ataupun khabarnya. Itu maksud daripada yuhillu al-fadhahu, menguraikan lafaz-lafaz minhaj. Wa yubayyinu muradahu, dan menjelaskan ianya syarah akan maksudnya si minhaj. Dalam artian nanti ada sebuah lafaz-lafaz yang muradnya bukan seperti lafaz lughawinya, manakala makna majazinya ataupun makna yang lain, maka dimuridkan oleh syarah. Wa yutammimu mafadahu, dan menyempurnakan ianya syarah akan faedah-faedah daripada minhaj. Dalam artian, coba lihat pada qauluhu mafadahu pada baris yang kedua, wa makna, dan bermula makna penyempurna faedah, menyempurnakan oleh syarah faedah minhaj ialah ilhaq, menghubungkan seumpama kait. Jadi andai kata dalam minhaj tidak disebutkan kait, maka kaitnya disebutkan dalam syarah, atau isyarah ila isqatih, ataupun dalam minhaj tidak disebutkan kait sebuah hukum, sebuah ibarat. Dalam syarah juga tidak disebutkan, tapi syarah mengisyarahkan bahawa ada kait yang digugurkan dalam matan minhaj. Au ila ta'mimin fi ma zahiruhul khusus au aksih, ataupun ialah mengumumkan pada barang-barang yang bermula zahirnya barang itu khusus ataupun sebalik. Jadi terkadang-kadang nanti dalam matan minhaj seolah-olah surahnya umum, tapi dalam syarah disebutkan bahawa surah umum itu bukan umum tapi khusus. Syarah mengkhususkan surah yang umum pada matan, ataupun sebaliknya, dalam matan seolah-olah dipahami khusus surahnya tapi diumumkan oleh syarah di dalam syarah. Itu maksud daripada yutammimu mafada. Kembali keluar ala wajhin latifin, yang beliau dalam mensyarah tersebut ala wajhin latifin. Beliau mensyarah dengan tiga macam fungsi syarah tadi, yuhillu al-fadhah, yubayyinu muradah, yutammimu mafadah, ala wajhin latifin, di atas wajah yang kecil. Dalam artian beliau membuat syarah ini tidak tebal, tidak panjang. Jadi poin-poinnya saja yang beliau syarahkan. Khalin anil hashwi wat tatwili, hawin lid dalili wat ta'lili. Lagi bentuk daripada syarah ini, di samping bentuknya wajhin latif, ringkas, tidak panjang, tidak tebal kitab syarahnya, di samping tipis, khalin anil hashwi wat tatwil,
yang sunyi dianya syarah daripada hashwi dan tatwil. Coba lihat pada Hasyiah Quliyubi, qauluhu khalin artinya farighin, yang kosong daripada madukir, kosong daripada hashwi dan tatwil dalam syarah ini. Dengan makna sesungguhnya syarih itu tidak disebut, tidak menyebut ia syarih dalam syarah beliau akan hashwi. Arti hashwi ialah wahwa ziyadatu, dan bermula dia hashwi itulah ziyadah-ziyadah yang mutamayyizah, di ziyadah yang berbeda di antara syarah dan matan. Tapi ziyadah tersebut di ghairi faedah, ziyadah yang tanpa faedah, maka tidak fungsi. Untuk apa ditambahkan hal-hal yang tiada faedah. Wala tatwil juga tidak ada dalam syarah itu tatwil. Arti tatwil ialah ziyadah ghaira muta'ayyinah, ziyadah yang tiada tertentu di atas asal murad. Dalam artian ziyadah tapi yang di ziyadah tersebut tidak menentu dengan pembahasannya, yang sedang dibahas apa, yang di ziyadah pun apa. Maka kedua-duanya itu hal yang tidak berfaedah. Hashwi, tatwil, perkara yang tidak berfaedah. Juga syarah tersebut ialah hawin lid dalil wa ta'lil, yang mencakup bagi dalil dan ta'lil. Dalam artian matan itulah matan minhaj, merupakan sebuah matan menyampaikan hukum-hukum saja, sedangkan dalil dan ilat daripada hukum tidak disebutkan. Maka itu tugas syarah, menyebutkan ilat dan dalil daripada hukum-hukum yang matan minhaj sampaikan. Di dalam syarah tersebutlah ilat dan dalilnya. Apa itu dalil, apa itu ta'lil? Coba lihat pada qauluhu dalam Quliyubi juga, hawin lid dalil. Wahwa, dan bermula dia dalil itu ma yudhkaru, yang disebutkan akan iyama li isbatil hukmi, untuk mengisbatkan hukum. Min kitabin, daripada Al-Quran ataupun sunnah ataupun hadis ataupun ijma' ataupun qiyas ataupun istishab. Itu 5 macam rukun daripada hukum dalil hukum. Di ketika ada hukum yang matan sebutkan, maka syarah membawa dalilnya. Manakala dalilnya boleh Quran nanti ataupun hadis ataupun ijma' ataupun qiyas ataupun istishab hal. Fa'atufu ta'lil, maka bermula diatafkan kata-kata ta'lil atas kata-kata dalil pada matan syarah di atas. Itu mughayyirun, ataf yang mughayyirah. Arti waw, faedah waw pada lid dalil wa ta'lil itu bukanlah berfaedah mutlak jamak, tapi waw berfaedah mughayyirah. Dalam artian berbeda pengertian dalil dengan ta'lil. Kenapa beda? Li'annahu, karena sesungguhnya ta'lil itu idhari li faidatil hukmi. Itu ialah fungsi daripada ta'lil, menampakkan, menzahirkan faedah hukum. Di faedah daripada hukum apa? Itulah namakan dengan ta'lil. Sedangkan dalil sesuatu yang disebutkan untuk mengisbatkan hukum, dan ta'lil sesuatu yang disebutkan untuk menzahirkan faedah daripada sebuah hukum. Itu jika kita fungsikan waw tersebut ialah berfaedah mughayyarah, ataupun boleh juga ataf khas atas am, ataf khas arti ta'lil khas, dalil am. Karena pada kata-kata ta'lil daripada makna qiyas. Arti ta'lil kan ada salah satu daripada makna qiyas. Boleh juga arti qiyas kan afrad daripada sebuah dalil. Maka jika kita artikan ta'lil ialah qiyas, maka itu atafnya ataf khas atas am. Kembali keluar, wallaha as'alu ayyanfa'a bihi wa huwa hasbi wa ni'mal wakilu. Dan akan Allah Ta'ala, itu maf'ul muqaddam, didahulukan untuk berfaedah khusus akan Allah Ta'ala aku memohon, kata syarih.
akan bahawa memberi manfaat ianya Allah dengan syarah ini. Wa huwa hasbi, dan bermula di Allah itulah kecukupanku, wa ni'mal wakilu, dan sebaik-baik tempat berserah diri, huwa itulah dia Allah. Arti ni'mal wakilu fi'il maddah sebagai khabar muqaddam, mubtada muakharnya huwa yang dibuangkan. Wa ni'mal wakilu huwa asal-asalnya.